Mula-mula tu dak jelas hak sebab ni. Hak masa mula-mula. Ya. Tak masuk ke wayang kan. Tu mic pendek tu rosak rupanya. Mic pendek tu rosak. Ada keluar. Dah bukan tu. Bukan tu. Ni. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk meneruskan pengajian daripada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah, terjemahan bagi Al-Aqaid Ad-Durriyah berkaitan dengan ilmu akidah, yang mana dalam kitab kita ini kita sampai pada muka surat yang ke-17 menceritakan tentang sejarah hidup imam besar kita, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada yang disebut oleh kebanyakan daripada pengarang berkaitan sebab bagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari boleh berpindah daripada mazhab Mu'tazilah kepada mazhab Ahli Sunnah. Antara sebab yang ketiga disebut ialah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara alasan beliau berpindah tu kerana ramai di kalangan ahli-ahli yang menulis tentang biografi ulama ini, bila cerita tentang Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata beliau ada dalam diriwayatkan daripada beliau bermimpi berjumpa Nabi ketika dalam bulan Ramadan. Yang ni dibawa oleh Imam Ibnu Asakir dengan sanad beliau dalam kitab yang terkenal Tabyin Kadhib Al-Muftari. Ini kitab menolak tuduhan-tuduhan jahat orang yang menuduh Imam Abu Hasan Asy'ari dan menuduh mazhab beliau yang menyeleweng daripada mazhab pegangan ulama, pegangan sahabat dan para salafus soleh. Sebenarnya tidak. Jadi Ibnu Asakir ni tulis dalam ini manaqib, kita kata ciri-ciri, pujian-pujian, sifat-sifat bagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari dan manhaj beliau dalam akidah ni. Jadi diceritakan bahawa ini disebut sendiri oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, ketika aku sedang tidur pada 10 awal bulan Ramadan, aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda berkata, wahai Ali. Dia namanya Ali, gelarannya Abu Hasan.
namanya Ali. Sebab itu orang yang nama Ali ni kunyah dia ialah Abu Hasan. Wahai Ali, bantulah mazhab-mazhab yang meriwayatkan daripada ku hadis, kerana ia mazhab yang benar. Dalam mimpi itu Nabi beritahu kepada dia, kamu kena tolong mazhab ahli hadis, kena tolong mazhab ulama-ulama yang menegakkan hadis ini, kerana itu mazhab yang benar. Kenapa disebut sebagai mazhab hadis? Kerana itu mazhab yang kita kata pada zaman tersebut Mu'tazilah mereka cuba mentakwilkan nas daripada Quran dan hadis dengan sewenang-wenangnya, Jadi seakan-akan ada hadis, kalaulah pada zahir akal tidak menerima, bertentangan dengan akal, mereka akan tolak. Jadi apabila aku terjaga, datang kebimbangan yang besar yang menyebabkan aku kemurungan dan berfikir lantaran mimpi tersebut. Apatah lagi aku berada di atas mazhab Mu'tazilah yang menyalahi tuntutan mimpi itu. Sehinggalah masuk 10 kedua Ramadan, aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Dan baginda berkata, apa yang telah kamu lakukan pada perkara yang aku suruh? Nabi tanya balik, mu buat apa? Mu buat apa dah? Jawabku, wahai Rasulullah, apa lagi yang mampu aku buat? Aku telah keluarkan dalil-dalil bagi mazhab yang diriwayatkan daripada engkau dan ianya dapat ditanggung penafsirannya. Dan aku mencari dalil-dalil yang sahih bagi mengisbatkan sifat kepada Allah. Jadi ke mana? Dia kata, aku cari dah, tapi dalil-dalil itu kadang-kadang boleh makna gini, boleh makna begini. Kerana ada kita maklum dalam agama kita ini juga kita kena faham. Setengah daripada salah faham ni orang kata Islam ni pandangan ni tak tetap, pandangan ni tak ada hak solid. Jadi kita kena faham dalam agama kita ini, terutamanya nas syarak ini, dia ada perkara yang termasuk daripada benda yang tak berubah, statik, benda yang solid kita panggil sebagai thawabit. Sawabit ni benda yang marilah apa-apa perubahan zaman, berlaku perubahan uruf, adat setempat, tidak berubah. Orang sembahyang subuh tetap 2 rakaat, sembahyang zuhur tetap 4 rakaat. Orang tak boleh ubah. Pagi ni subuh panjang, kita buat lama sikit 3 ke 4, tak boleh ubah. Puasa tetap pada bulan Ramadan, tak boleh nak anjak. Ramadan musim panas, kita anjak musim lain lah, tak boleh nak anjak. Tak. Jadi ada benda yang dalam syariat kita ini yang bersifat benda yang tak berubah. Dan ada di kalangan ataupun nas-nas syariat ini dia menerima penafsiran yang banyak. Dia murunah, bersifat anjal, murunah. Penafsiran pula banyak. Yang ni yang kita berlaku khilaf dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam amalan lah fiqahnya, mazhab Syafi'i ada berlainan dengan mazhab Hanafi, ada berlainan mazhab Maliki, mazhab Ahmad. Kenapa berlaku? Ambil Quran belaka, Quran yang sama. Kita bacaan Quran kita ataupun Quran yang kita pegang baca ni sama je dengan orang-orang mazhab Hanafi, Maliki, tapi kenapa berbeza? Kerana ada ayat-ayat, ada nas yang mana makna pemahaman tu boleh faham kau ni, boleh faham kau ni. Dah gitu jadi doktor tuharah, bukan doktor tuharah, yang doktor tuharah tu orang hak faham tak kena. Tapi kalau kita ikut mazhab, contoh kita nak ambil mazhab Syafi'i, pemahamannya kena dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yang dibenarkan oleh syariat. Kita nak ambil mazhab Hanafi, kena juga dengan mazhab Hanafi. Dah boleh ke banyak dalam satu masalah banyak? Boleh, tak ada masalah. Wala yazaluna mukhtalifin, sentiasalah mereka tu khilaf. Antara ulama yang menyatakan memang khilaf ni wujud, walidzalika khalaqahum, bahkan disebut kerana itu Allah Ta'ala cipta manusia supaya ada khilaf, supaya benda itu tidak satu. Kadang-kadang khilaf ini menjadi kemudahan dan rahmat. Ikhtilaful ummah rahmah. Ikhtilaf yang berlaku dalam umat Nabi ini dia jadi rahmat. Kadang-kadang kita terdesak kerana ada darurah ataupun masyakkah berat. Kalau orang khusus haji ke,
yang memberi khusus selalu pesan kata kalau nak ambil sembahyang tu ambil mazhab lain lah, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, taklid mazhab lain. Sebab apa? Kayak gini kalau setuh dengan apa pun tak batal. Apa tak? Jadi ada kelonggaran tempat-tempat itu yang mana kerana luasnya syariat Islam ni luas, ada keadaan mungkin kita ambil mazhab lain kerana mazhab lain itu lebih mudah. Dah salah mazhab kita? Tak salah. Tidak salah. Nampak tak? Ada dalam keadaan tertentu, mungkin tempat yang payah kalau orang pergi ke belah Maghribi, belah negara Morocco, negara Libya, dia tayamum guna batu je. Guna batu. Kita tak boleh guna batu, kena guna pasir. Kena guna pasir. Debu lah makna. Pasir tu makna debu pasir lah. Debu tanah, debu pasir lah. Debu tanah. Kena guna debu. Dia boleh guna batu dan seumpamanya. Walaupun batu tak berdebu. Nampak? Jadi dalam agama kita ada nas ataupun ayat Quran dan hadis yang menerima penafsiran yang lebih pada satu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memang tujuan untuk begitu. Siapa yang betul, akhirat lagi tengok siapa betul. Tapi orang yang kalaulah andai kata salah pun, dia tidak dikira salah. Sebab orang yang telah mengeluarkan ijtihad itu, mujtahid itu, mereka yang layak. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, para mujtahid ini, dia berijtihad dan betul dengan apa yang diilmu Tuhan, apa yang Tuhan hendak daripada hukum tu kena dengan Tuhan, dapat 2 pahala. Dan kalau dia ijtihad tapi tak menepati dengan apa yang sebenar, dapat 1 pahala. Maknanya dosa tak? Dosa tak langsung. Pahala sama ada 2 atau 1. Jadi kalau mujtahid salah pun, mujtahid ini kalau dia ijtihad salah pun tak berdosa. Pahala dapat 1. Kalau betul dapat 2. Yang masalah hari ini orang tak mujtahid. Nak ijtihad juga. Tak mujtahid nak ijtihad. Orang ni salah daripada awal-awal lagi. Tak layak pun. Baca Quran pun tak apa nak betul. Bukan nak kata tak anda baca Quran, tapi tak apa nak betul. Jadi ini kadang bila manusia ni tidak ukur baju di badan sendiri, dia rasa dia ni pandai Quran dengan tengok tafsir, pandai hadis tengok hadis terjemahan, kitab terjemahan banyak, pandai buka kitab kitab risalah sebab ada dah terjemahan kitab terjemahan kitab risalah. Lalu dia anggap darah dia macam tarah imam mazhab, tarah dia sama dengan Syafi'i, sama dengan Abu Hanifah, sama dengan Imam Malik, sama dengan Ahmad. Lepas tu dia ijtihad sendiri. Dia anggap dia mujtahid. Bukan mujtahid ni. Bukan mujtahid. Okey. Nampak? Jadi ini jawapan Nabi SAW kepada dia. Imam Abu Hasan jawab, "Ya Rasulullah, aku dapati ada dalil ni macam ni boleh faham, macam ni boleh faham." Maka kata baginda, "Bantulah mazhab yang meriwayatkan daripadaku kerana ianya benar, ianya kebenaran." Kemudian aku terjaga dalam keadaan sangat sedih dan bersalah. Lalu aku berazam untuk meninggalkan ilmu kalam dan mengikut hanya kepada hadis serta membaca Al-Quran. Dia nak tinggal belaka dah. Ilmu-ilmu kalam, perbahasan, jidal dalam ilmu-ilmu akidah ni nak tinggal. Apabila tiba malam 27 Ramadan, seperti mana adat di Basrah, aku bersama orang ramai berhimpun di masjid bersama ahli ulama dan ahli Al-Quran mengkhatamkan Al-Quran pada malam tersebut. Jadi amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar lah. Kalau negara Arab ni malam 27 ni meriah dengan ibadat. Masjid penuh. Maknanya kalau sejid tu separuh lah penuh. Ada orang bawa makanan, biasa kuih-kuih lah. Kerana mereka biasa duduk tidur malam, baca Quran, baca tahajud sama-sama. Pada zaman dulu berlaku dah ni, bukan zaman sekarang je. Maknanya kalau nak kata bid'ah ada dulu ke? Kalau nak kata benda tu buat atau bid'ah mah tak ada zaman Nabi lah. Tapi ulama' tak larang sebab apa?
Sebab mereka tahu bagaimana penilaian itu dikira bid'ah yang sesat ataupun perkara yang memang tidak dibuat, tapi perkara yang tidak menyalahi kaedah dan penetapan hukum syarak. Ini riwayat oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ni. Dia ni kurung ketiga tu. Maknanya dia kurung salah ke. Kurung salah ke. Jadi orang kata salah nak buat, orang tak ngaji habis. Ngaji biar banyak. Jangan kita cepat-cepat nak tubik, nak keluar, nak ajar orang, tapi dalam keadaan kita alat dan bahan tak cukup. Itu jadi masalah. Okey. Jadi ramai berhimpun di masjid bersama para alim ulama ahlul Quran untuk mengkhatamkan Quran pada malam tersebut. Namun aku terasa amat mengantuk sehingga kan tidak mampu berdiri solat dengan mereka. Justru aku terus pulang ke rumah dalam keadaan sangat menyesal kerana tidak dapat mengkhatamkan Quran pada malam itu. Jadi dia menyesal. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi benda ke dia malam tu. Jadi sebab pada apa? Ada asbab lain Tuhan nak sediakan kepada Imam Abu Hasan. Pada malam itu aku bermimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya, apa yang engkau lakukan berkaitan suruhanku? Mu buat apa wahai Abu Hasan? Buat apa dah aku suruh ni? Jawab aku telah tinggalkan perbahasan ilmu kalam dan aku melazimi Al-Quran dan sunnahmu. Kata baginda, aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam. Nabi marah dia. Kata aku tak suruh tinggal ilmu kalam. Aku tak suruh tinggalkan perbahasan akal, ilmu kalam. Aku hanya menyuruhmu membantu mazhab yang meriwayatkan daripadaku kerana ianya adalah yang hak. Ilmu kalam ni, perbahasan akal ni, dia bukan benda yang kita kata tujuan maksud sebenar. Dia alat untuk faham kebenaran. Tu je. Jadi alat ni tak ada masalah. Bukan kita menjadikan dia matlamat utama. Ilmu kalam, perbahasan akal, hukum akal ni sebagai alat sahaja. Jadi Nabi SAW kata, aku tak suruh kamu tinggal benda tu, tapi bantu mazhab yang menegakkan sunnah. Alat ilmu kalam itu gunakanlah. Jawabku, wahai Rasulullah, bagaimana aku ingin meninggalkan mazhab yang telah aku hadam segala masalahnya dan aku tahu segala dalilnya sejak 30 tahun hanya kerana mimpi. Kata baginda, kalaulah tidak kerana aku telah tahu bahawa Allah akan membantumu dengan bantuan-bantuan daripadanya, aku tidak akan paksa kamu dan mengerahkan kamu melakukannya. Kamu menyangka bahawa ini semata-mata mimpi, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh kerana kamu tidak akan berjumpa lagi denganku berkaitan perkara ini. Allah pasti akan membantumu dari sisinya. Membantumu dari sisinya. Huruf besar tu, dari sisi Allah. Jadi Nabi pun kata, ni bukan mimpi saja ni. Aku datang ni kerana Allah Ta'ala dah tentukan kamu ni akan ada hasil, akan membuat satu perubahan lah kita kata. Jadi mimpi ni sampai 3 kali. Dan biasa kita dah tengok lah, kalau mimpi 3 kali memang benda itu benda yang benar kalau datang daripada perkara yang benar lah. Lalu aku terjaga, lantas berkata, tiada lagi selepas kebenaran kecuali kesesatan. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Dalam Quran sebut famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada lagi selepas kebenaran kecuali sesat. Hak benar tu lepas benar tak ada dah, sesat belaka. Maka aku mulalah menolong hadis-hadis Nabi berkaitan dengan isu melihat Allah, syafaat dan lain-lainnya. Isu-isu mana? Isu-isu yang menjadi perbezaan, pertelingkahan antara ahli sunnah dan mu'tazilah. Antaranya isu ru'yah, melihat Tuhan. Kita ni orang beriman, insya-Allah Ta'ala boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jadi dalam hadis khabar boleh tengok. Dalam hadis khabar boleh tengok, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal badra kama tarawnal qamar lailatal badri. Kamu akan melihat Allah sebagaimana jelasnya akan
sebagaimana jelasnya kamu tengok bulan pada malam bulan purnama. Akan nampak Tuhan. Dengan bukan rupa, dengan kaifiat yang bukan sama. Bukan kata Tuhan tu bulan, bukan, jangan faham gitu pula. Nak kata aspek mana jelas. Jelas tengok, tidak ada sesuatu yang menghalang. Maka Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Kalau boleh tengok ni, kalau tengok ni maknanya Tuhan tu toko panggil, berjisim. Tuhan tu ada arwah bertempat. Benda itu dinafikan oleh dalam akidah. Maksud apa? Tuhan di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak berjisim, tidak bertempat, tidak bertoko, tidak berarwah. Hak tu memang sepakat tu. Okey. Mu'tazilah kata kerana itu kita tak boleh tengok Tuhan. Kita ahli sunnah jawab. Itu Allah tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berarah, tidak bentuk yang bertokor gitu tu. Walaupun begitu, melihat Tuhan tu boleh. Dah cara mana? Dah usah tanyalah. Dengan cara yang layak. Apa sebab ahli sunnah kata Allah Ta'ala ada kan? Bila ada, sesuatu yang ada boleh dilihat. Kullu mawjudin yasihu an yura. Setiap yang ada boleh dilihat. Jadi sebab kepada boleh lihat tu ialah wujud. Ada tu ialah sebab boleh tengok. Cara tengok tak mesti sama. Sebab itu kita ahli sunnah tidak menafikan melihat Tuhan. Kerana apa? Kerana melihat tu tidak mesti Tuhan tu bertokor, berjisim, berarah. Tak, bertepat. Tak mesti. Tidak mesti. Dah kita tengok di dunia, itu sistem dalam kita tengok dunia. Kat dunia ni kita nak tengok benda tak? Saya tengok tuan-tuan, puan-puan sekalian, tuan-tuan mesti duduk depan. Kalau duduk belakang saya tak nampak. Kalau duduk belakang nampak tak? Tak nampak. Belakang kita tak nampak. Mesti jarak pula. Jarak. Kalau jauh sangat nampak tak? Tak nampak kita. Mesti benda tu bertokor. Cokoh. Cokoh. Musyakhas. Cokoh. Mesti benda tokor. Kalau benda hok tak ada dalam bentuk fizikal gini, macam nak tengok? Tak boleh tengok. Itu mata kita. Itu sistem penglihatan mata kita kat dunia. Okey, kita Allah Ta'ala beri satu penilaian lain. Melihat ni kat dunia ni dalam sistem yang berbeza. Dalam kita kata syarat yang berbeza. Contoh senang, dalam mimpi kita. Masa mimpi kita nampak benda hak dalam mimpi tu, kita buka mata ke tutup mata? Tutup lah. Kecuali orang tidur buka mata. Kebanyakan mimpi tutup mata. Dah nampak tak dalam mimpi? Ke tak nampak? Nampak tak? Nampak dalam mimpi kita. Kalau kita masa hidup ni tutup mata, nampak tak? Dah nampak. Macam mana kita boleh nampak dalam mimpi dalam keadaan kita tutup mata? Lain tak sistem? Lain dah. Kemudian dalam mimpi kita cerah ke gelap? Masa kita mimpi tu cerah ke gelap? Tengoklah tidur cerah lah. Kalau tidur tutup api gelap tak? Jadi maknanya apa? Pendek kata gelap lah. Sebab tutup mata gelap. Dah nampak tak? Nampak. Macam mana boleh nampak kalau kita ni gelap katut, gelap kelam, gelap gelita, nampak tak? Orang duduk dalam bilik gelap, orang depan kita tak nampak. Sebab apa? Sebab gelap. Tengok sistem mata kita ni berubah dah. Bila kita hidup di dunia ni sekalipun, masa keadaan kita nyata, jaga dengan keadaan kita tidur. Bila begitu Tuhan beri kita ni supaya kita mikir. Bila perubahan daripada satu alam jaga kepada alam mimpi, sistem melihat tu berbeza. Apa nak peliknya Allah Ta'ala memberi kita orang beriman melihat Allah di akhirat tanpa berpihak, tanpa berjihad, tanpa ada bentuk fizikal, tanpa berjirim, tanpa bertempat? Tak pelik pun. Apa tak? Jadi hak dunia ni kita jadikan kiasan untuk faham apa? Faham bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menjadikan perkara tersebut. Okay. Kadang-kadang katanya datang ilham kepadaku dan ilmu yang tidak pernah aku dengar daripada sesiapa pun sebelum ini,
dan belum pernah aku temui dalam mana-mana kitab, maka tahulah aku bahawa ianya bantuan daripada Allah Ta'ala yang pernah diberitahu oleh Rasulullah. Ini Abu Hasan Asy'ari sebut sendiri. Dia kata kadang-kadang apabila diperhatikan dalam pemahaman ayat Quran dan hadis, tiba-tiba mari ilham Tuhan beri. Mari ilham Tuhan beri nak faham ayat ni macam mana dengan pemahaman yang betul berdasarkan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka dia dapat ilham tu, dia kata tak pernah dia belajar dengan siapa-siapa, tak pernah dia baca daripada kitab apa-apa. Tahulah dia bahawa Nabi pernah sebut dulu Tuhan akan bantu dan Tuhan akan beri tunjuk jalan kepada Abu Hasan Asy'ari. Hal ini membawa kepada pengisytiharan beliau di khalayak umum. Beliau telah menaiki mimbar pada hari Jumaat dan berkhutbah. Akhirnya dalam tempoh beberapa lama, Imam Abu Hasan Asy'ari ini beruzlah, tinggalkan dunia sekejap, dia uzlah sekejap di rumahnya untuk apa? Untuk meneliti Quran dan hadis, untuk meneliti balik mazhab Mu'tazilah berdasarkan apa yang didapat daripada mimpi itu. Menatijahkan suatu hari apabila dah tetap dah apa yang dia dapat, apa yang dia faham itu, dia pun keluar naik mimbar pada hari Jumaat. Dia kata antara ni dipetik khutbah, terjemahan khutbah dia lah. Sesiapa yang telah mengenaliku, maka sesungguhnya dia mengenal aku. Siapa kenal lah. Dan sesiapa yang tidak mengenal aku memperkenalkan diriku ini. Aku adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Dahulu aku mengatakan Al-Quran itu makhluk. Allah tidak dapat dilihat dengan penglihatan, dan segala perbuatan jahat hambalah yang melakukannya, bukan kuasa Allah. Ini antara apa ni? Antara isu-isu akidah mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Kita ahli sunnah tak boleh itlaq Quran makhluk secara umum itu tak. Quran bukan makhluk kerana Quran tu kalamullah. Nampak tak? Jadi Mu'tazilah memang dia kata Quran itu makhluk. Menyalahi pegangan ahli sunnah. Lagi, Allah tidak dapat dilihat dengan penglihatan di akhirat. Macam kita sebut tadilah, Mu'tazilah kata Tuhan tak boleh tengok. Kita ahli sunnah kata Tuhan boleh tengok. Dan segala perbuatan jahat hambalah yang melakukannya. Perkara-perkara jahat manusia sendiri yang buat. Tuhan hanya menghendaki perkara yang baik sahaja. Perkara jahat tu hamba sendiri buat, dan hamba sendiri nak. Kerana Tuhan tak buat dan tak hendak benda jahat. Dia kata kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata baik buruk semua Allah hendak dan semua perbuatan Tuhan. Baik buruk, hak jahat, hak baik, siapa buat? Hakikatnya Tuhan buat. Tuhan nak tak? Ya, Tuhan nak berlaku. Kalau Tuhan tak nak, takkan berlaku. Segala yang berlaku baik buruk, orang kafir, orang yang tidak beriman, orang buat maksiat, banyak berlaku. Tuhan nak ke? Tuhan nak lah. Dah apa masalah Tuhan nak? Tak ada masalah apa, sebab dia Tuhan. Ikut dia lah, dia nak. Tak ada kaitan pun bila Tuhan tu nak perkara jahat tu Tuhan jahat. Tak. Kerana segala perkara itu bawah takluk dia, semua itu kejadian makhluknya. Dah gitu dosa dah. Dosa masalah lain. Masalah orang kufur, tak beriman, itu masalah dia ada usaha situ. Sebab kita akan sebutlah dalam ni nanti kot belakang-belakang ni bab masalah ni. Masalah memang orang soalan orang tanya semua. Dah kalau kita hang perbuatan Tuhan, kehendak Tuhan, dah kita apa boleh pahala boleh dosa. Sebab ada satu unsur, ada satu aspek usaha, kasbun, aspek pemilihan, hak tu hak ada pada manusia tu, sebab tu boleh pahala dosa tu. Jawab ikahnya gitulah. Okey. Jadi ini antara perkara dalam mazhab Mu'tazilah yang menyalahi ahli sunnah. Jadi dia kata, dan sekarang aku bertaubat, mencabut dan beriktikad.
cabut habis i'tikad aku peganganku, dan aku beriktikad untuk menolak Mu'tazilah dan mendedahkan keburukan serta kesesatan mereka. Wahai tuan-tuan sekalian, sesungguhnya aku menghilangkan diri. Ni untuk buka, patut tutup kata. Tutup situ dah. Wahai tuan-tuan sekalian, sesungguhnya aku menghilangkan diri beberapa ketika untuk mengkaji dan meneliti, maka aku dapati adalah dalil-dalilnya adalah sama kuat. Tidak ada di sisiku suatu yang lebih kuat daripada yang lain. Okey, gini. Macam kita sebut tadi. Jadi apa kata Imam Abu Hasan Asy'ari? Dia kata, wahai tuan-tuan sekalian, aku lama tak berada di khalayak ramai ni menyendiri. Sebab apa? Aku duduk perhati balik dalil daripada Quran, dia aku dapati boleh faham kok ni, boleh faham kok ni. Pemahaman tu boleh faham banyak aspek. Oleh itu aku meminta hidayah dan petunjuk daripada Allah. Maka Allah telah menunjuk kepadaku tentang pegangan dan i'tikad yang aku muatkan dalam kitab-kitabku ini. Jadi Imam Abu Hasan antara masa kosong tu dia tulis kitab-kitab dia, dan aku membuang segala i'tikadku dahulu sebagaimana aku menanggalkan jubahku ini. Jadi dia buat satu, kita kata satu gambaran macam mana dia berlepas diri daripada Mu'tazilah. Dia keluar daripada pandangan Mu'tazilah. Dia hari tu pakai jubah. Jubah ni hak Tok Imam Jumaat pakai luar tu. Kita tak pakai, Tok Imam tak pakai. Hari Jumaat kan ada jubah luar tu kan. Dia bukan pecah jubah ini tak. Jubah luar tu dia pecah, dia pun tanggal. Dia kata, aku keluar daripada i'tikad Mu'tazilah aku tanggalkan segala i'tikad sebagaimana aku tanggalkan baju jubah aku. Sebagai apa? Sebagai isyarat bahawa dia tak terlibat dah dan dia nak buang segala i'tikad Mu'tazilah yang sesat. Lalu beliau menanggalkan jubah yang dipakainya, kemudian beliau mengedarkan risalahnya yang mengandungi aliran dan fahaman mazhab ahli sunnah wal jamaah pada orang ramai. Peristiwa itu berlaku pada tahun 300 Hijrah bersamaan 915 Masihi. Okey, nampak? Jadi ini cerita yang Imam Ibnu Asakir riwayatkan sendiri berdasarkan sanadnya daripada mulut Imam Abu Hasan Asy'ari. Maknanya tuang dia sendiri ceritalah. Tuang dia sendiri cerita. Okey. Sekarang ni kita tengok fasa pegangan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata dia, Imam Abu Hasan Asy'ari mula mengikuti fahaman Mu'tazilah semenjak berumur 10 tahun lagi. Sebagaimana pandangan kebanyakan daripada ahli sejarah yang meriwayatkan dan menulis biografi tentang ulama ni. Sebahagian ahli sejarah mengatakan Abu Hasan Asy'ari berada dalam mazhab Mu'tazilah sehingga berumur 40 tahun. Ini bermakna beliau berfahaman Mu'tazilah selama 30 tahun. Hal ini dilihat pada tahun beliau berkhutbah di atas mimbar bagi mengisytiharkan taubat daripada berfahaman Mu'tazilah dan meninggalnya bapa tiri beliau pada tahun 300. Jadi dilihat pada tahun tersebutlah. Okay. Imam Abu Hasan Asy'ari telah meninggalkan Mu'tazilah dan kembali kepada pegangan akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Beliau telah belajar mengikuti pegangan Abdullah bin Sa'id ibnu Kullab. Ini juga isu juga ni, orang kata Asy'ariyah orang mazhab sekarang ni mazhab Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ni para ulama ni. Ada seorang contoh daripada, bukan contoh lah, ramailah di kalangan golongan-golongan yang bukan aliran ahli sunnah ni, yang panggil sudur salafi ni, salafi tiruang ni, hak mengaku salah tapi tak salah. Dia ni tuduh Asy'ariyah sekarang ni berpegang dengan mazhab Ibnu Kullab. Okey, tamanya Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab ni siapa dia? Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab adalah salah seorang imam ahli sunnah yang sejalan dengan metodologi salafus salih. Ulama salah ketika itu iktiraf Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab. Imam Al-Kautsari telah membuat komentar bagi memperkenalkan Ibnu Kullab pada ruangan tepi kitab Tabyin Kadhibil Muftari oleh Imam Hafiz Ibnu Asakir. Katanya, beliau yakni Ibnu Kullab
merupakan imam ulama kalam ahli sunnah pada zaman Imam Ahmad, dan antara orang yang rapat dengan Haris bin Asad Al-Muhasibi. Tengok ni. Jadi apa dia? Dah kenapa Ibnu Kullab ni tidak disebut ataupun tidak kurang glamour lah di kalangan ulama salah? Sebab dia ni ulama salah yang ahli kalam. Jadi pada era tersebut, era salah, ilmu kalam ni dianggap ilmu yang kita kata dikuasai oleh Mu'tazilah. Maknanya orang yang terlibat dengan ilmu kalam ni Mu'tazilah. Tapi ada di kalangan ahli sunnah yang mahir ilmu kalam, antara Ibnu Kullab. Tapi nama ni tidak naik lah. Sebab apa? Kalau kita nak ambil ilmu kalam, nampak macam Mu'tazilah. Sebab itu ramai di kalangan salah ini tidak cenderung kepada mengambil manhaj ahli hadis secara umum gitu, tidak perbahasan ilmu kalam, kecuali beberapa orang, antaranya Ibnu Kullab. Sebab itu ilmu Kullab ini dianggap ulama kalam di kalangan ahli sunnah pada zaman salaf. Pada zaman salaf. Nanti kena faham juga ni. Sebab orang tuduh Ibnu Kullab dengan pemahaman Ibnu Kullab ni sesat. Tak kena tu. Dan dia orang rapat dengan Haris bin Asad Al-Muhasibi. Siapa dia ni? Ini ulama salah, yang juga ulama sufi terkenal, Haris Al-Muhasibi. Okey, Imam Al-Hafiz Al-Zahabi berkata dalam Siyar A'lam An-Nubala. Siyarul A'lam An-Nubala. Ini kitab dia menyimpunkan biografi para ulama ni. Siyarul A'lam Nubala. Tebal dia. Imam Az-Zahabi. Apa kata dia? Lelaki itu, yakni Ibnu Kullab, ialah ulama kalam yang paling hampir kepada sunnah. Bahkan beliau ialah orang yang tidak ketinggalan dalam perdebatan ilmiah. Maknanya ini satu bentuk pujian kepada Ibnu Kullab. Maka nyatalah bahawa Abdullah bin Sa'id Ibn Kullab merupakan ahli sunnah wal jamaah, kerana ada setengah orang mengatakan bahawa Imam Asy'ari telah berpindah dari pegangan Ibn Kullab kepada pegangan salaf. Gini, isu ni timbul apabila orang nisbah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari ada 3 pasal kehidupan dia. Gini, ni biasa kalau kita buka dalam internet pun, carian yang utama hoda atas tu daripada golongan-golongan yang memusuhi ahli sunnah lah. Dia kata Asy'ariyah ni dia ada 3 fasal. Pertama fasal Mu'tazilah, keduanya ialah fasal Ibnu Kullab, mazhab Kullabiyah, ketiganya mazhab salaf. Jadi kata wah Asy'ariyah hak kita akhir zaman hak kediam pada dia Asy'ariyah ni ulama-ulama pengikut mazhab Asy'ari yang akhir-akhir mutaakhir ini ambil hak nombor 2 ni. Tak, dia kata fasal kehidupan Imam Ibnu Abu Hasan Asy'ari 3. Pertama Mu'tazilah, kedua Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ni yang banyak guna ilmu kalam ni. Yang ketiga ialah fasal salah mula. Makna tolak terus ilmu kalam. Kira gitulah pemahaman dia. Tolak ilmu kalam. Jadi kita hak kedian ni ambil nombor 2. Okey, isunya betul ke? Betul ke fasal kehidupan Imam Abu Hasan Asy'ari itu 3? Tengok. Pastinya sebenarnya bukan seperti yang didakwa. Tanpa ragu lagi Imam Abu Hasan Asy'ari mempunyai 2 peringkat dalam kehidupannya, iaitu berpegang dengan fahaman Mu'tazilah, kemudian kembali kepada jalan ulama salaf yang juga pegangan Ibnu Kullab. Okey, dah macam mana timbul 3 ni? Sebab apa? Apabila kita tengok kepada murid-murid Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga murid kepada murid Ibnu Mujahid contohnya, Ibnu Furat, murid kepada orang yang meriwayatkan mazhab yang dah mengembangkan mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ni sehingga menjadi mazhab akidah yang terbesar kat dunia ni, Asy'ariyah Maturidi. Dah kalau ikutnya Asy'ariyah yang paling ramai lah. Bukan tempat kita aja, bukan Nusantara saja, seluruh dunia. Di Maghrib, di Mesir, di Syria, di mana? Di Syam, seluruh dunia, India. Macam mana?
murid beliau yang ambil ilmu daripada guru-guru sampai pada Imam Abu Hasan Asy'ari ni tak sebut pun bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari ni melalui 3 fasa tu. Timbul pada akhir zaman je mari kata Imam Abu Hasan Asy'ari ni 3 fasa. Orang sekarang ni sesat yang ambil fasa kedua. Dia ambil fasa akhir kehidupan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandai dia pula. Pandai dia pula daripada ulama Asy'ariyah sendiri. Tengok. Sebenarnya mereka mendakwa sedemikian hanyalah berpandukan dengan gaya bahasa Imam Abu Hasan dalam menulis kitab Al-Ibanah dan beberapa risalah lain. Dalam kitab tersebut Imam Abu Hasan Asy'ari telah mengikut cara jumhur ulama salaf, iaitu tafwid, menyerahkan makna pada Tuhan. Jadi mereka faham gitu ambil mana? Kerana faham daripada tengok sebahagian kitab Imam Abu Hasan je. Ni Imam Abu Hasan pilih jalan takbuh takwil ayat. Isunya banyak pada masalah takwil lah. Abu Hasan Asy'ari takbuh takwil ayat. Kenapa Asy'ariyah kita takwil? Dalam kitab Ibanah Abu Hasan Asy'ari tidak takwil ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Asy'ariyah pada akhir zaman ini, pada mutaakhir ini mentakwil ayat. Okey, jawab. Kesimpulannya, Imam Abu Hasan Asy'ari mempunyai 2 metod dalam penafsiran ayat mutasyabihat. Pertama ialah mentakwilkan dengan makna yang sesuai sebagaimana yang dijalani oleh Ibn Kulab. Okey. Imam Abu Hasan Asy'ari dalam memahamkan ayat-ayat contoh yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Tuhan yang maha mulia dan maha agung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat rahman di atas arasy beristiwa dia. Ayat-ayat yang muhimah li tashbih, yang memberi makna penyerupaan dengan makhluk ni, Imam Abu Hasan ada 2 manhaj, ada 2 cara kita nak faham ni. Pertama, ditakwil ayat tersebut sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Inilah yang dibawa oleh Ibn Kulab. Berdasarkan metod kalam, takwil ayat tersebut, tengok konteks ayat. Ayat konteks ni maksudnya apa? Okey, itu satu. Yang kedua, mentafwidkan, yakni menyerahkan makna kepada Allah. Sebagaimana majoriti salaf, salaf majoritinya, ramainya mereka tak bercara tentang makna secara berasingan ni. Kata serah pada Tuhan lah. Amirruha kama jaa, baca saja. Jangan ditakwil, jangan diambilkan dan ditafsirkan makna tu, bukan. Baca saja. Jadi kedua-dua ini adalah pandangan ahli sunnah dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Kedua-duanya tidak menyeleweng daripada ahli sunnah jemaah. Sebab itu Asy'ariyah kita pun kalau orang mengaji dalam masalah ayat-ayat ini, ayat dan juga hadis muhimah li tashbih, yang ada makna penyerupaan macam kita sebut tadi, tangan, muka, kaki, lambung, jari, itu semua ada sebut makna je mana. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap nas yang memberi anggapan penyerupaan dengan Tuhan, kullun wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu, takwilkannya, aw fawidhu, atau serahkan makna, warum tanziha, dan kamu qasakkan menyucikan Tuhan. Jadi ulama kita pun sebut ada dua aliran, sama ada kita takwil dengan makna yang sesuai sebagaimana diletak oleh ulama, atau kita serah makna ke Tuhan, serah makna ke Tuhan. Okey, bukti yang jelas berkenaan hal ini. Apa buktinya bahawa tak betul pandangan yang mengatakan Imam Abu Hasan tu ada 3 fasa? Ialah kedua-dua pandangan ini dinukilkan oleh murid-murid Imam Abu Hasan dan ulama Asy'ariyah yang datang kemudian. Logiknya mereka lebih mengenali Imam Abu Hasan Asy'ari berbanding golongan lain yang mendakwa sebaliknya. Apatah lagi, tidak ada bukti bahawa Imam Abu Hasan menarik semula pandangan awal yang cenderung kepada takwil. Tak ada. Jika takwil adalah metodologi sesat, tentulah beliau akan mengisytiharkan dengan jelas sebagaimana pengisytiharan beliau ketika meninggalkan Mu'tazilah.
Jadi ada tak diriwayatkan Imam Abu Hasan Asy'ari taubat pula kali kedua. Kali pertama taubat daripada Mu'tazilah. Lepas tu kan golongan hak akhir zaman hak pelik-pelik ni kata Imam Abu Hasan sebenarnya dak takwil dah, dia ambil mazhab salah. Dah ada dak? Dia ni ceritakan Imam Abu Hasan taubat balik pula daripada takwil. Tak ada. Tak ada apa. Jadi hak dakwa kata Imam Abu Hasan ni tolak semua pandangan Ibnu Kullab tu tak betul lah. Makna faham-faham dia sendiri. Pemahaman dia sendiri memang pemahaman hak salah dah. Kan itulah ulama kita sejak daripada dulu menerima iktiraf ni, sama ada nak takwil ataupun tafwid. Takwil ataupun tafwid. Dan tafwid itu lebih selamat lah, kita serahkan pada Allah Ta'ala tu lebih selamat. Okey. Sifat peribadi beliau, ni rasa kita boleh berhenti sini aku sifat peribadi Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita tengok Imam Abu Hasan Asy'ari ni orang macam mana, sifat dia macam mana, nak tahu juga. Baru kita boleh ukur pada badan kita, orang kuat ibadat ke, orang yang bergelumang dengan maksiat macam kita ke, orang yang akal dia macam mana cerdik. Tengok. Sebab tu kita bila lihat kepada sirah-sirah para ulama ni, kita nilai diri kita ni, oh jauh betul kita daripada mereka. Jauh betul langit bumi kita daripada mereka. Bila begitu kita iktiraflah kelebihan yang ada pada mereka dan berbangga kita kerana kita dapat duduk di bawah payung mereka, di bawah ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita. InsyaAllah ta'ala sesekadar ini sajalah untuk kali ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.